Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid bersama lagi dengan Cikgu Nur dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Tajuk kita pada hari ini ialah Si Tompok. Si Tompok merupakan nama bagi seekor kucing. Sebelum kita belajar, mari kita lihat objektif pembelajaran. Okey, di akhir pembelajaran nanti, murid-murid mesti dapat membina karangan menggunakan kata ganda dengan betulnya. Okey, baiklah. Aktiviti yang murid-murid akan lakukan pada hari ini ialah membina karangan menggunakan kata ganda. Okey, baiklah murid-murid. Untuk meneruskan aktiviti pembelajaran, murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 80. Okey, pada muka surat 80 itu, murid-murid akan dapat melihat sebuah cerita yang bertajuk Si Tompok. Okey, jadi murid-murid akan membina sebuah karangan berdasarkan ayat yang akan murid-murid bina berdasarkan gambar yang disediakan di sini. Okey, jadi dekat sini murid-murid akan membina karangan yang terdiri daripada 4 perenggan. Okey, mari kita lihat satu persatu perenggan yang akan murid-murid tulis dalam karangan nanti. Okey, baiklah murid-murid, mari kita lihat perenggan pertama. Okey, di sini telah diberikan ayat yang lengkap bagi perenggan pertama. Murid-murid akan tulis ayat ini dalam karangan murid-murid nanti sebagai perenggan yang pertama. Tajuk cerita ataupun tajuk karangan yang murid-murid akan tulis ialah Si Tompok. Okey, mari kita baca sama-sama. Amira, jiran Alice, membelah seekor anak kucing. Nama anak kucing itu Si Tompok kerana mempunyai tompok-tompok hitam pada badannya. Amira sangat sayang akan Si Tompok. Okey, Si Tompok ialah anak kucing yang dibela oleh Amira. Okey, cuba murid-murid dah baca bersama dengan cikgu ayat-ayat dalam perenggan pertama ini. Dapatkah murid-murid mengenal pasti kata ganda dalam perenggan pertama ini? Okey. Kata ganda pada perenggan pertama ini ialah tompok-tompok. Jadi, perenggan pertama ini murid-murid akan tulis dalam karangan nanti. Okey, murid-murid, kita lihat pula perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua ini pun telah diberikan ayat yang lengkap dan murid-murid akan menulis karangan pada perenggan kedua menggunakan ayat ini. Okey, mari kita baca perenggan kedua ini dan kita kenal pasti kata ganda yang terdapat dalam perenggan yang kedua ini. Pada suatu hari, Si Tompok hilang dari sangkarnya. Amira berasa gundah gulana. Dia mencari Si Tompok di merata-rata tempat. Okey. Murid-murid dapat kenal pasti kata ganda yang terdapat di dalam perenggan kedua? Kata ganda yang terdapat dalam perenggan kedua ialah gundah gulana, merata-rata. Okey. Gundah gulana ini merupakan kata ganda berentak. Manakala merata-rata merupakan kata ganda berimbuhan. Okey. Untuk menulis karangan nanti, bagaimana cara untuk murid-murid menulis perenggan kedua? Untuk menulis perenggan kedua, murid-murid perlu jarakkan sedikit ke dalam bagi ayat yang pertama dalam perenggan kedua.
perlu dijarakkan sedikit ke dalam. Okey. Seterusnya, mari kita baca perenggan yang ketiga. Rupa-rupanya, si Tompok merayau-rayau ke rumah Alice. Mengiau-ngiau. Okey. Jadi dekat sini, murid-murid perlu melengkapkan perenggan yang ketiga dengan membina ayat menggunakan kata ganda mengiau-ngiau. Okey, kata ganda mengiau-ngiau ini merupakan kata ganda berimbuhan. Begitulah juga dengan merayau-rayau. Merayau-rayau ini juga merupakan kata ganda berimbuhan. Jadi sekarang murid-murid, mari kita kita lengkapkan perenggan yang ketiga ini dengan membina ayat menggunakan kata ganda mengiau-ngiau. Okey, ini contoh ayat yang boleh murid-murid tulis. Okey, rupa-rupanya, okey, kita ambil balik yang ini, kita tulis perenggan yang ketiga ini, baris pertama, ayat yang pertama mesti dijarakkan sedikit ke dalam. Okey, jadi kita tulis semula ayat yang pertama ini, rupa-rupanya si Tompok merayau-rayau ke rumah Alice. Alice terdengar bunyi kucing mengiau-ngiau di hadapan rumahnya. Alice membuka pintu dan mendapati si Tompok berada di muka pintu rumahnya. Okey, jadi nampak tak dekat sini? Kata ganda mengiau-ngiau. Mengiau-ngiau tu maksudnya kucing tu berbunyi mengiau-ngiau. Okey? Jadi, inilah perenggan ketiga yang boleh murid-murid tulis dalam karangan nanti. Sekiranya murid-murid mempunyai idea yang lain, mempunyai ayat yang lain yang dirasakan sesuai, murid-murid juga boleh menulis ayat mengikut kreativiti masing-masing. Seterusnya, kita lihat perenggan yang keempat. Okey, ayat yang diberikan ialah Alice memulangkan si Tompok kepada Amira. Okey, jadi diberikan perkataan kata ganda mengusap-usap. Mengusap-usap ni kata ganda berimbuhan. Okey, jadi kita akan bina ayat menggunakan kata ganda mengusap-usap ni bagi melengkapkan perenggan yang keempat. Okey, mari kita bina bersama-sama. Okey, mula-mula sekali kita tulis dulu ayat yang pertama yang diberikan ni. Kita tulis dulu. Kemudian kita akan bina ayat menggunakan kata ganda mengusap-usap. Okey, seperti ini. Okey, ingat kata ganda perenggan yang keempat ni, ayat yang pertama kita mesti jarakkan sedikit ke dalam. Okey, mari kita baca. Alice memulangkan si Tompok kepada Amira. Amira berasa sungguh gembira. Dia mengusap-usap si Tompok. Dia berterima kasih kepada Alice kerana telah memulangkan kucingnya. Okey, nampak tak? Kita dah bina satu ayat menggunakan kata ganda mengusap-usap si Tompok. Okey. Okey, baiklah murid-murid. Kita dah selesai membina perenggan. Kita dah bina ayat dan kita dah buat perenggan yang lengkap tadi. Kemudian sekarang ni cikgu nak murid-murid tulis perenggan-perenggan yang tadi tu dalam satu karangan yang lengkap. Okey, macam mana nak buat? Murid-murid sediakan buku tulis bahasa Melayu. Kemudian tulis hari, tulis tarikh dan tulis tajuk. Okey, kemudian murid-murid bolehlah mula menulis perenggan pertama. Okey, tulis perenggan pertama. Okey, tulis semula, ambil semula perenggan pertama yang telah diberikan tu. Okey, dan salin pada buku. Ingat, perenggan pertama kita perlu mulakan menulis rapat pada garisan. Okey, tak perlu dijarakkan. Perenggan pertama tidak perlu dijarakkan.
Okey, kemudian dah selesai tulis perenggan pertama, tulislah perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan keempat. Ingat, bermula daripada perenggan kedua, ketiga dan keempat, kita perlu jarakkan sedikit ke dalam untuk memulakan penulisan. Perlu jarakkan sedikit. Baris pertama ni perlu jarakkan sedikit. Bila dah masuk baris kedua ni, bolehlah kita tulis rapat dengan garisan. Begitulah juga dengan perenggan ketiga dan perenggan keempat. Okey, jadi cikgu harap murid-murid tulis karangan ini dengan kemas dan bersih. Dan cikgu nak murid-murid gariskan kata ganda yang telah kita gunakan untuk membina karangan ini. Gariskan kata ganda. Okey? Jadi murid-murid, sekian sahaja daripada cikgu untuk murid-murid hari ini. Hari ini kita belajar untuk membina karangan menggunakan kata ganda. Sekian, terima kasih. Bye.